بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ikhwah wa akhawat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada petang ini dapat kita berkumpul sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan dalam majlis ilmu. Sesungguhnya tidak ada majlis yang paling berbahagia bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala daripada majlis ilmu. Kerana ia adalah majlis rahmah. Majlis ilmu ialah majlis barakah. Majlis ilmu ialah majlis yang dalamnya penuh dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala. Majlis ilmu ialah majlis yang padanya ada zikir kepada Allah. Majlis ilmu itu ada menyebut tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat Rasulullah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis ilmu dalamnya ada selawat. Majlis ilmu dalamnya ada keinsafan, ada ketakwaan. Majlis ilmu itu ditulis segala kebaikannya oleh para malaikat, disebut nama orang yang menghadirinya. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat alaihimus sakinah, wa ghashiyatuhumur rahmah, wa haffathumul malaikah, wa dhakarahumullahu fi man indah." Sabda Nabi SAW, tidaklah sesuatu kaum itu berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Di rumah Allah Taala tadi mereka membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mengkajinya, mempelajarinya. Bermudarasah. Al-mudarasah maksudnya ialah kita mengulang kaji, kita belajar, kita buat kajian. Al-mudarasah. Melainkan akan turun pada mereka nazalat alaihimus sakinah. Allah Ta'ala akan turunkan ketenangan pada jiwa dia. Di waktu PKP ni, tak boleh keluar rumah, tak boleh nak berjalan sana sini. Kan? Adapun ahli ilmu, maka sebagian orang dia jadi tak tenang. Dia jadi bosan. Dia jadi stres. Tapi kalau dia dah menghadiri majlis ilmu, jiwa dia jadi tenang. Kerana Nabi kata, nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ke atas mereka ketenangan. Ini sabda Nabi SAW. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Rahmat akan meliputi mereka. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya, rezeki dia akan meliputi mereka. Jika orang semua di dalam keadaan yang tekanan, Allah Ta'ala turunkan ke atasnya rahmat. Naam. Wa haffathumul malaikah, dan malaikat akan memayungi mereka. Kenapa malaikat memayungi mereka? Kerana malaikat redha. Sebenarnya dalam hadis riwayat Abu Daud. Wa tada'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima sana'. Wa annal malaikata, itu para malaikat itu, la tada'u ajnihataha,
Dia akan letakkan sayapnya ke atas penuntut ilmu, ridan bima sana'. Kena redha, seronok dengan apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Yang keempat, dalam hadis tadi sebut, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan sebut setiap orang dalam majlis ilmu tersebut. Kata dalam majlis kita malam pada petang ni ada 100 orang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan sebut setiap nama orang dalam majlis tersebut di hadapan para malaikat dengan penuh rasa bangga. Si fulan dan si fulan hari ini datang majlis ilmu dan mengingati Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin ada orang yang kata, Ustaz, hadis tu kata berkumpul di rumah daripada rumah-rumah Allah, bukannya di depan komputer di rumah. Bagaimana tu Ustaz? Apakah mereka juga mendapat keuntungan daripada hadis ini, seperti yang disebut dalam hadis ini? Maka kita kata, barakallahu fikum. Tidaklah kita ni berada di rumah melainkan kerana kita terhalang. Kita ada uzur tak? Kita ada uzur. Kita ada alasan yang syar'i. Kita ada sebab yang rajih, sebab yang thabit, yang menuntut kita untuk kita duduk kat rumah ni. Dan kita semua tahu hadis Nabi SAW, hadis sahih. Nabi kata ada sebahagian ketika Nabi keluar pergi berperang, perang Tabuk. Nabi kata, ada di antara sahabat kamu ini, iaitu sahabat Rasulullah SAW di Madinah, ma salaktum wadiyan, wa ma sirtum masiran, wa ma qata'tum wadiyan. Tidaklah kamu jalan ke dalam satu perjalanan, dan tidaklah kamu melalui satu lembah ke satu lembah, melainkan mereka yang di Madinah itu syarakukum fil ajr. Mereka itu berkongsi dengan kamu pahalanya sama. Habasahumul uzur, kerana mereka itu terhalang dengan keuzuran. Maksudnya dalam hadis tersebut, bila sahabat pergi perang jauh-jauh ni, Nabi kata ada kat Madinah tu yang tak keluar pergi perang, dia dapat pahala yang sama macam kamu yang keluar pergi perang ni. Kerana apa? Mereka terhalang. Terhalang daripada apa? Terhalang daripada untuk keluar pergi jihad kerana keuzuran. Jadi begitu juga kita katakan barakallahu fikum. Kita ini terhalang sebab apa? Kita terhalang kerana penyakit. Kita terhalang kerana wabak. Jadi kita tak boleh berkumpul di masjid, tak boleh berkumpul di majlis ilmu yang di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita lakukan tak apa perintah Allah Taala tadi, kita lakukan perintah Nabi tadi untuk berkumpul. Maka dapat juga pahala insya-Allah macam orang yang berkumpul di masjid tadi. Nah, itu mukadimah kita pada petang ni. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, saya berharap ada sebahagian besar dah dapat kitab telah kita dah post dan hantar. Alhamdulillahirabbil alamin, selamat sampai. Dan mungkin ada yang jauh-jauh tu belum sampai lagi. InsyaAllah akan sampai dalam minggu ni bi'idznillah ta'ala. Jadi tuan-tuan boleh rujuk masih lagi dalam bab 1 bahagian C, iaitu kemuliaan ilmu atas harta. Setelah Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullahu ta'ala wa atalallahu baqa'ahu 'alal khair wa ta'ah, Al-Imam menyebut kemuliaan. Setelah dia menyebut tentang pentingnya kita tuntut ilmu, dan Ustaz Yazid kata kita ni ada 24 jam, kita minta 1 jam je satu hari untuk kita menuntut ilmu. 1 jam je, tak banyak. Daripada ribuan minit itu, hanya 60 minit saja untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fadhil Ustaz pula sebut, apakah kelebihan kemuliaan ilmu atas harta? Kenapa Al-Fadhil Ustaz menyebut kemuliaan ilmu atas harta, dia tak sebut kemuliaan ilmu atas pangkat, kemuliaan ilmu atas keluarga, kemuliaan ilmu atas cinta, atau kemuliaan ilmu atas yang lain-lain? Kerana biasanya manusia ni terhalang daripada menuntut ilmu kerana harta. Bila kita tanya dia, kenapa tak nak datang kelas ni? Allah Ustaz, sibuk kerja lah Ustaz. Hari Minggu sibuk part time Ustaz. Hari Sabtu part time Ustaz. Hari Ahad, apa alasan pula Ahad? Oh, nak hantar anak pergi tuition pula Ustaz. Apa pula Ahad? Oh, Ahad kita nak pergi pasar pula. Nak cari harta juga tu. Jadi biasanya manusia ini bila bertembung ilmu dengan harta, dia kalah. Hatta menuntut ilmu sekalipun, hatta ustaz-ustaz sekalipun,
Kadang-kadang ada juga ustaz-ustaz yang tidak mengulang kaji, yang tidak mempelajari, tak ulang hafazannya kerana sibuk. Naam, kerana dengan bisnesnya, kerana dengan perniagaannya dan seumpama dengannya. Jadi kat sini Al-Fadhil Ustaz Yazid dia nak menimbulkan semangat kepada kita, menimbulkan kesedaran kepada kita bahawa ilmu tu lebih berharga daripada harta, tuan-tuan Allah. Ilmu lebih berharga daripada harta. Seperti kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, hajat manusia kepada ilmu lebih daripada hajat manusia kepada makan minumnya. Kerana kalau makan dan minum dia terputus, makan dan minum itu terputus, maka dia akan mati di dunia. Tetapi kalau ilmu itu terputus, dia akan mati di akhirat kelak, di hari yang tidak ada mati lagi dah. La yamutu fiha wa la yahya. Hari yang di mana tidak ada lagi lah kematian. Sebenarnya hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW menyebut di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala akan datangkan kematian itu seperti seekor kambing. Lalu Allah Ta'ala tanya kepada ahli syurga, wahai ahli syurga, kamu tahu tak siapa ni? Kamu tahu tak apa ini? Faishra'ibun. Maka mereka pun tengok-tengok, siapakah itu? Kami kenal, itu adalah maut. Allah Ta'ala datangkan kematian itu dalam bentuk seekor kambing. Allah Ta'ala pandang kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kamu tahu tak apakah ini? Maka faishra'ibun. Maka mereka pun tengoklah, maka itu adalah maut, ya Allah. Maka Allah Ta'ala menyembelih kematian tersebut. Maksudnya Allah Ta'ala sembelih kambing tadi. Kambing itu ialah kematian. Maka Allah Ta'ala kata, maka pada hari ini tidak ada lagi dah kematian selepas ini. Maka tidak ada kematian lagi dah lepas ini. Maka ahli syurga pun seronok lah. Maksudnya, lepas ni dalam syurga akan sentiasa kekal dah, tak ada mati-mati lagi dah. Adapun ahli neraka bersedihlah mereka, berteriaklah mereka. Dan lepas ni tidak ada lagi kematian. Kena seksa macam ni teruk sekalipun, tak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Betul dalam Al-Quran kata la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati. Wa la yahya, iaitu ahli neraka, mereka juga tidak hidup dengan kehidupan yang menyenangkan. Allah musta'an. Allah musta'an. Betul Imam Ahmad kata tadi, apa kata Imam Ahmad tadi? Ilmu, hajat manusia kepada ilmu lebih daripada hajat manusia kepada makan, minum, bahkan dalam sejarah riwayat kata pada makan dan minum dan udara, pernafasan. Kerana tadi, sebabnya tadilah, kalau makan dan minum dan bernafas itu terputus, dia mati di dunia sahaja. Tetapi kalau ilmu terputus, Allahul Musta'an, dia akan mati di dunia dan di akhirat. So itulah Al-Fadhil Ustaz Yazid, dia nak bagi kita kesedaran bab ni. Nak tekankan kepada kita bahawa ilmu tu lagi penting daripada harta. Korbankanlah dunia sedikit daripada dunia kamu untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Korbankanlah sedikit daripada memang kadang-kadang bila kita ambil masa untuk belajar, terutama sekali orang bisnes lah, orang yang dia kerja sendiri. Okay? Kadang-kadang bila dia ambil masa bisnes dia tu, katakanlah dia tak buka kedai. Katakanlah petang ni dia tak buka kedai, 3 sampai 5 dia tak buka, atau dia tak ambil order ke apa. Mungkin dia akan rugi 5 customer, 10 customer, 20 customer. Dia akan rugi sikit daripada perniagaan tadi. Tapi tuan-tuan Allah, ketahuilah, kerugian tu hanyalah sedikit saja dibandingkan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Yang Allah Taala berikan tentang ilmu yang banyak ini, sangat berharga ini, barakallah. Kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah taala, sahibu Adwa'il Bayan. Bila disebut dalam kitab dia kata, kenapa kamu ni takut sangat lapar? Takut sangat kamu hilang sedikit duit pada kamu. Bukankah kelaparan itu boleh ditutup dengan potongan-potongan roti yang sedikit? Kenapa kamu rugikan masamu kerana kamu nak ambil roti yang banyak, nak dapatkan duit yang banyak sangat, sedangkan kelaparan kamu hanya boleh ditutup dengan sekeping 2 roti sahaja dah cukup dah. Bikasratil khubz, kata Syekh. Bikasratil khubz, dengan potongan-potongan roti saja dah boleh menutup lapar kamu. Jadi kenapa kamu nak terlampau banyak dan sangat serwah, nak sangat banyak sangat harta? Sebab tu dia kata, aflaha man aslama wa ruziqa kifafan
wa qanna'ahu Allah bima atah. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Nabi kata, aflaha man aslam, maka berjayalah orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kifafan, yang diberi rezeki cukup-cukup je, ngam-ngam je, makan dia cukup, selesa apa semua. Wa qanna'ahu Allah bima atah, Allah Ta'ala jadikan jiwa ni rasa cukup dengan apa yang Allah Ta'ala telah berikan padanya. Nah, tuan-tuan Allah, janganlah disebabkan harta yang customer keuntungan sedikit itu, sanggup korbankan waktu kamu untuk mempelajari kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan Allah, kata penulis rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, Ustaz Yazid, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala wafat pada tahun 751 Hijriah, menjelaskan perbezaan antara ilmu dengan harta. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, kata ilmu adalah warisan para nabi, sedangkan harta adalah warisan para orang kaya, para raja dan orang kaya. Sahih, ini sahih sekali. Kan? Bukankah Nabi kata dalam hadis sahih, apa dia? Nabi kata, annal ulama warathatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama fa innama warrathul ilm faman akhadahu bi'akhdhin wafirin. Nabi kata dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nabi kata fa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya para ulama itulah pewaris para nabi. Nampak? Para ulama itu pewaris para nabi. Wa annal anbiya, dan para nabi itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan sesungguhnya para nabi itu tidak wariskan harta. Betul. Para nabi ni hatta pada anak dia pun dia tak wariskan. Betul lah hadis kisah Fatimah radhiyallahu anha jumpa Abu Bakar As-Siddiq. Kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kalau bapak kamu meninggal, apa yang kamu dapat? Dia kata, aku dapat warisilah harta daripada ayah aku. Jadi, kenapa ketika ayahku meninggal aku tak dapat waris? Fatimah masa tu dia tak tahu, tak sampai padanya hadis bahawa Nabi ini tidak mewariskan harta. Fatimah tak sampai hadis ini. Dia kata, kalau begitu, kenapa bila ayah aku wafat, iaitu Rasulullah SAW wafat, aku tak dapat harta, wahai Abu Bakar Siddiq? Abu Bakar Siddiq kata, kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW, dia kata, nahnu ma'syaral anbiya lam nurath, kami sekalian para nabi, kami tidak mewaris. Kami tidak diwarisi harta kami. Maksudnya, wa ma taraknahu sadaqah, dan apa yang kami tinggalkan harta itu semuanya untuk Baitul Mal. Tetapi wahai Fatimah, ahli baiti Rasulullah, isteri Rasulullah SAW, aku yang akan jaga. Sebab itulah Abu Bakar Siddiq dia bagi duit kepada ahli baiti Rasulullah. Nampak, hatta Fatimah radhiyallahu anha yang Nabi sangat sayang pada dia, kan? Nabi sangat sayang, yang ialah satu-satunya anak yang hidup di akhir umur Nabi SAW, kan? Nabi sayang sangat Fatimah ni, pun tak dapat waris harta daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang Nabi wariskan? Yang Nabi wariskan adalah ilmu. Nah, lepas tu bila Nabi Zakaria, dia kata, ya Allah, qad balagani qad ishta'ala ar-ra'su shayba, ya Allah, aku dah tua lah ya Allah. Aku dah tua lah ya Allah. Jadikanlah aku ni ada anak yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar dia dapat mewarisi daripada aku dan mewarisi daripada Nabi Yaqub. Yang atas dia lagi, keturunan Nabi Zakaria lagi, Nabi Yaqub. Wariskan apa ni tuan-tuan rahmatullah? Bila Nabi Zakaria kata agar mereka dapat mewarisi aku dan juga warisi Nabi Yaqub, adakah wariskan harta? Tidak. Sebab para anbiya tidak akan mewariskan harta. Nah. Wa warisa Sulaiman Daud. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dia waris daripada Nabi Daud.
Nah, wariskan harta ke? Tidak. Warisi ilmu. Lepas tu antara tafsir, kita pernah baca surah Al-Kahfi kan? Surah Al-Kahfi, kisah seorang Nabi, atau kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khidir. Kemudian bila sampai kat satu kampung tersebut, pergi kat rumah kampung tersebut, tengok, minta orang kampung tu terima mereka sebagai tetamu. Sebab zaman tu kena ingat, mana ada hotel-hotel apa semua. Jadi nak datang, nak singgah, nak minta ada ambil mereka sebagai tetamu, tak ada seorang pun ambil. Tapi Nabi Khidir ni, bila dia nampak ada rumah tu nak runtuh dinding dia, dia pergi bangunkan pula dinding tersebut. Kan? Yuridu an yanqadda fa'aqamah. Nabi Musa kata, kita ni dah lah sampai kampung ni, orang tak layan kita. Qala law syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Alangkah baiknya kalau kau ambil upah sikit, bolehlah kita ni duduk kat mana dapat makan sikit. Khidir kata, sebelum ni aku dah bagi warning 2 kali dah. Jangan tanya. Sekarang hang tanya juga. Hadza firaqu baini wa bainik. Nah, sekarang pisah dah. Kemudian berlaku dah dia bercerita pasal kapal tadi. Kemudian cerita pasal budak yang Nabi Khidir bunuh. Yang ketiga tu apa dia? Fa ammal jidaru. Fakanat limasakin fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Dinding itu milik 2 orang anak yatim di bandar tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Rupanya bawah dinding tu ada kanz, ada harta. Kanzul lahuma, ada harta bawahnya. Wa kana abuhuma salihah. Dan bapak dia rupanya orang yang salih. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Allah Ta'ala nak supaya 2 budak ni membesar dengan elok. Wa yastakhrija kanzahuma. Supaya mereka dah besar, mereka sendiri akan keluarkan harta tersebut. Rahmatan min Rabbi. Sebagai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kata ulama tafsir? Sebagai ulama tafsir kata, kanzul lahuma, harta bawah tu ialah emas dan perak. Tapi sebagian ulama tafsir kata, harta bawah tu apa dia? Iaitu suhuf, kitab. Allahu Akbar. Kitab tuan-tuan dan puan-puan Allah. Bila Allah Ta'ala kata, kanzul lahuma, ada harta, ada benda yang berharga di bawah dinding itu. Rupanya bawah dinding itu harta adalah ilmu, bukannya emas dan perak. Menurut sebahagian ulama tafsir. Nampak tak? Jadi betapa tengok tak, ilmu itu, hadis ni, ilmu ini adalah, ilmu agama ni ialah warisan daripada para Nabi. So, ilmu ni maksudnya ilmu agama lah. Ilmu Quran dan sunnah Nabi SAW. Itu pernah satu kisah. Kisah ni disebut dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu datang, dia kata, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ada orang datang, sekarang orang Arab Badui datang. Dia kata mereka tu berkumpul dekat Ibnu Mas'ud tu, apa benda tu? Apa yang mereka berkumpul tu? Dia orang kata ini mereka ni berkumpul untuk nak ambil harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun sebaliknya, ataupun kisah dia, masa tu orang datang jumpa Ibnu Mas'ud, dia tengok kat masjid tu apa ramai-ramai orang tu kat masjid tu. Okey. Mas'ud kata dia orang tu tengah ambil harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Maka dia pun pergi. Bila dah pergi, dia kata, mana apa harta Rasulullah, iaitu adalah ilmu mirath Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tu dekat masjid beramai-ramai nak ambil harta tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu ilmu hadis. Hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tu ialah warisan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang sama juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah lalu pada satu orang di tengah lepak-lepak tepi jalan, dia kata, kau orang ni duduk sini ni apa pasal buang masa ni? Tu kat masjid tu orang tengah bagi-bagi harta tu. Ada orang bagi-bagi harta. Berlari dah semua. Pergi kat masjid. Bila pergi, tengok kuliah je semua, tak ada pun orang bagi-bagi. Datang balik kat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, kamu kata ada orang bagi-bagikan harta. Tak ada nampak apa pun.
Tu orang tengah mengajar tu. Tu orang tengah mengajar hadis, tengah mengajar fiqh, tengah mengajar apa semua. Itulah harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkena orang tu tadi. Terkena dia. Begitulah tarahmakumullah. Sebab itulah Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis dia kata apa? Kauna ashabil hadis, dia sebut apakah kemuliaan orang yang belajar hadis? Dia kata kerana ashabul hadis ialah warathatu Rasulillah. Kerana orang yang belajar hadis Nabi SAW, mereka inilah pewaris sebenar harta Rasulullah SAW. Bukan orang kaya, bukannya orang mewarisi janggut Nabi, itu yang pewaris Nabi, bukan. Atau mewarisi jubah Nabi, atau mewarisi cawan Nabi, atau warisi benda-benda macam ni, capal ke lambang capal. Bukan. Itu bukan. Itu kalau ada, alhamdulillah, fabiha wa ni'mat. Kalau confirm betul. Tapi yang sebenar, harta sebenar-benar ini ilmu ni. Dan yang paling tinggi sekali ilmu Quran, yang kedua hadis Nabi SAW. Memang keluar daripada mulut Nabi SAW. Satu kisah Fudail bin Iyad. Tuan tahu dengan Fudail bin Iyad, satu ulama salaf yang warak lagi alim. Dia nampak ada sekumpulan orang tengah mengaji hadis, ashabul hadis. Dan mereka ni miskin. Ashabul hadis ni miskin pada zaman tersebut. Kebanyakannya mereka ni miskin. Allahu Akbar. Sebab mereka ni zaman tu bukan macam zaman sekarang. Alhamdulillah, ada beasiswa, ada apa semua. Ada asrama, boleh makan free apa semua, masuk sekolah kerajaan apa semua. Zaman tu bukan macam, zaman tu memang belajar ilmu semata-mata. Tak ada sebab lain. Faqala hakadha takunu ya warathatul anbiya. Macam inilah sebenarnya pewaris Nabi SAW. Beginilah pewaris Nabi SAW. Itu juga dengan kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau kamu nak tengok pewaris Nabi sebenarnya, tengoklah ashabil hadis. Tengoklah orang mengaji hadis Nabi SAW, kerana mereka ni lah orang yang paling dekat dengan sahabat Rasulullah SAW. Nah, tuan-tuan, jadi orang yang belajar ilmu hadis ni lah pewaris Nabi SAW. Kita tengok ulama hadis dahulu, dia bukan peduli pun tak kenal ke, tak terkenal ke, kaya ke, miskin ke. Ada, kalau dia kerja, untung kaya lah dia. Kalau miskin lah dia. Tapi belajar tu tak sama. Sihat ke, sakit ke, belajar tu tak sama. Ada kisah satu orang ulama hadis nama Yunus bin Ubaid. Perawi yang thiqah, ulama hadis yang besar. Dia berniaga dekat pasar. Kena penyakit kusta. Dia kena penyakit sopak. Allahu Akbar. Dia sapu minyak. Dan kadang-kadang bila sapu minyak, bila orang penyakit sopak, orang takut berjangkit apa semua, duduk jauh. Masa kuliah hadis dia datang juga, walaupun sakit-sakit dia datang. Sebab pernah dengar hadis Nabi SAW. Dia berniaga, satu hari dia berniaga. Masa dia berniaga tu, dia bargain dah dengan orang tu, bagi, dapatlah jual dengan harga yang lebih murah. Orang tu nak beli dengan harga lebih murah. Lepas tu dia berniaga nak jual lagi mahal. Lalu dia pun kata, okey lah, sebab dah dia dah tak boleh jual barang ni, miskin. Dan tak laku sangat dia punya tu pula perniagaan dia. Dan tak apalah, jual dengan harga yang murah. Tapi lepas tu tiba waktu solat, masa belum lagi selesai bayar, dah azan, dia pun pergi solat. Lepas dia pergi solat, dia patah balik. Masa tu isteri dia yang cover. Dia kata, dia tengok isteri dia dapat duit jualan lebih daripada apa yang telah disepakati tadi. Agaknya peniaga yang jual, yang pembeli tu rasa kesian, agaknya bayar lebih. Bila dia bagi lebih. Dia kata, tak, yang aku setuju dengan dia bukan harga ni. Dia kejar balik orang sebut, kata, ya tuan, wahai tuan, tadi kita setuju dengan harga macam ni. Nampak begitu jujurnya ahli hadis ni. Jadilah. Dia kata, ini yang kita dah setuju. Kenapa kamu bayar? Nah, ambil balik duit. Tak, aku nak beli harga lebih. Tak nak, kita dah setuju dengan harga ni, ambil. Allahu Akbar. Lepas dia bagi, pembeli tu rasa pelik. Dia ni lain macam dia ni. Hebat dia ni, lain macam. Dia kata, siapa engkau? Man anta? Siapa engkau ni? Dia kata, aku Yunus bin Ubaid. La ilaha illallah, lelaki tu kata, aku ni tentera tau. Masa kami pergi berperang, bila kami ni berada di apa dia? Di hadapan musuh Allah, musuh-musuh tu, kami berdoa, kata, ya Allah, wahai Tuhan kepada Yunus bin Ubaid. Bukan Yunus Zainal.
Yunus bin Ubaid. Wahai Tuhan kepada Yunus bin Ubaid, lepaskanlah kami daripada azab ini. Lepaskanlah kami, menangkanlah kami ke atas musuh. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menangkan mereka dengan doa tadi. Kata Yunus bin Ubaid, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu dia ucapkan. Dia tak bangga pun dia kata subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nak kata apa tuan-tuan rahmatullah? Orang yang mengaji hadis ni, pewaris Nabi ni, dia tak peduli pun famous. Tetapi yang penting di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia. Betul kita ulama-ulama hadis, dia tak peduli pasal isu ni. Tak peduli pasal terkenal, tak peduli pasal kedudukan dia ke macam mana. Patutlah bila kita mengaji hadis, bila kita mengaji ni, kita tak fikir, oh tuan-tuan, nanti apa nak kerja nanti. Kalau kita ada anak, kata ditakdirkan anak tu tiba-tiba minat nak belajar hadis, katakanlah, ayah, saya nak mengaji hadis, nak belajar agama, ayah. Nanti kamu dah bersanad jadi apa? Jangan tanya soalan ni. Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakan dia. Takkanlah pewaris harta Nabi SAW Allah Ta'ala tak muliakan. Allah Ta'ala pasti akan muliakan dia. Allah Ta'ala pasti akan muliakan dia. Apatah lagi dengan Al-Quranul Karim. Nanti kita akan tengok nanti bi'idhnillah ta'ala. Jadi berbanggalah wahai penuntut ilmu sekalian, yang bahawa anda ini adalah pewaris harta Nabi SAW. Dan bila kita faham ni, kita dah tak rasa rendah diri dah. Kalau orang tu bawah sebelah kita buat kereta Tesla yang paling terbaru sekali lah. Kereta Tesla kan, sekarang orang tak sebut Mercedes dah, orang kata Tesla sekarang. Tesla yang terbaru sekali, kereta yang terhebat sekali. Kita tak rasa apa-apa, berkata-kata, itu bukan harta yang terhebat, harta terhebat hadis Nabi. Aku belajar satu hadis Nabi SAW lebih baik pada seluruh dunia dan segala isinya. Jadi dia ada izzah, dia ada kemuliaan, dia ada harga diri. Inilah pertama sekali, ilmu adalah warisan para Nabi, sedangkan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Kalau tuan baca kisah Umar Abdul Aziz, lagi menyayat hati, lagi tersentuh kita. Umar Abdul Aziz ada 10 orang anak. Umar Abdul Aziz khalifah tuan-tuan. Bila dia nak wafat, dia tak wariskan apa-apa harta pun pada anaknya. Lalu orang datang kepada Umar Abdul Aziz, wahai Umar Abdul Aziz, kenapa kamu tak wariskan harta? Dia kata, aku dah wariskan harta yang lebih baik, iaitu ilmu. Dan aku yakin dengan ilmu tadi, dia akan berjaya dekat dunia. Akhirnya wafat Umar Abdul Aziz, ke 10 anak Umar Abdul Aziz jadi orang yang hebat lepas tu. Sebab ada perawi hadis, ulama, jadi qadi, atau jadi askar, atau jadi tentera, semua yang 10 jadi hebat. Berbeza dengan kisah seorang lagi, yang dia wariskan harta banyak-banyak pada anaknya, dan keadaan dia tidak wariskan ilmu pada anaknya. Akhirnya, disebutkan dalam kisah tersebut, anak-anak raja tu tadi, lepas tu dia kalah, kan, bila kerajaan tu bertukar, dia jatuh dia takaffafun, minta sedekah kat sana sini daripada orang ramai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ilmu adalah warisan para Nabi, dan harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Siapa yang lagi mulia? Ahli warisan para Nabi. Kalau kita baca kisah ni lagi, macam-macam lagi kisah Al-Hadis, dia kata. Kalau kita dengar kisah ucapan sebagian salaf, dia kata, kamulah sebenarnya orang yang paling baik sekali. Kamulah manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang kaya sibuk dengan kekayaannya, raja sibuk dengan kerajaannya, orang yang berniaga sibuk dengan perniagaannya. Adapun kamu sibuk dengan harta warisan Nabi SAW. Nah, yang ni yang pertama, kita rahmatullah. Kita tengok yang kedua pula. Yang kedua, ilmu menjaga pemiliknya, sedangkan pemilik harta menjaga hartanya. Ini tak syak lagi. Ilmu menjaga pemilik, maksudnya dengan ilmu lah dijaga pemiliknya daripada melakukan syirik, daripada melakukan bid'ah, melakukan perkara-perkara maksiat. Ilmu lah menjaga dia daripada akhlak-akhlak yang buruk. Dengan ilmu itulah yang dia menaikkan martabat dia. Aba Bakrin da'autuka law ajabta ila ma fi hadzika law aqalta ila ilmin takunu bihi imama. Nampak kisah Abu Ishaq Al-Ilbiri dalam dia punya manzumah dia. Aba Bakrin da'autuka law ajabta
ila ma fi hadzika law aqalta ila ilmin takunu bihi imama, ila ilmin takunu bihi imama. Iaitu in nahaita wa in amarta wa in nahaita. Sekiranya kamu amalkan dengan ilmu kamu tadi. Tapi dengan syarat dia, ilmu tu boleh menjaga pemiliknya dengan syarat dia mengamalkan ilmu tu tadi. Dia belajar je, dia tak dapat. Sebab tu kata Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang tidak menjaga ilmunya, maka ilmunya tidak akan menjaga diri dia. Man lam yasunal ilma lam yasunhu ilmun. Al-ilmu. Man lam yasun al-ilma, man lam yasun al-ilma, siapa yang tak jaga ilmu, lam yasunhu al-ilmu. Maksudnya ilmu tak akan jaga dia. Atau seumpama dengan itulah kalau saya silap ucapan saya ni. Okey. Maksudnya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau siapa tak jaga ilmu dia, macam mana menjaga ilmu? Menjaga ilmu pertama sekali dengan menghafalnya, mengamalkannya, sentiasa bermuzakarah macam sekarang, sentiasa berkongsi. Bagi siapa yang tak jaga ilmu, ilmu tak jaga dia. Naam. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang kedua ni, dijaga. Menjaga daripada apa pula? Jaga daripada kesesatan. Naam. Naam. Dia menjadi menjaga kamu daripada kesesatan. Wa yahdika at-tariqa idza dalalta wa yuksuka al-jamala idza arita. Kata Abu Ishaq Al-Albiri. Ada satu manzumah. Manzumah ni apa? Syair. Bagus kuliah ni saya buat setiap hari Jumaat ni dekat madrasah. Kita syarahkan manzumah ni. Manzumah ni daripada seorang ulama daripada Andalusia, daripada Spain. Dia sebut tentang, dia buat syair tentang ilmu, ada adabnya dan kelebihannya. Dalam syair tersebut dia kata apa? Wa yahdika at-tariqa idza dalalta wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika at-tariqa idza dalalta. Wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksuka al-jamala idza arita. Apa maksud dia kata apa? Iaitu ilmu itu wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha. Ilmu ni akan menyebabkan mata kamu terang. Bila mata kamu terang, kamu nampak jalan. Jadi ilmu tu jaga kamu. Kamu tak nampak jalan, kamu accident. Jadi dengan ilmu tadi, dia buka wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha wa yahdika at-tariqa idza dalalta. Dia tunjuk kamu jalan ketika kamu sedang sesat. Jadi dia jaga kamu. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, dia kata aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Adakah sama orang yang mati, tak ada ilmu, tak ada Quran, tak ada sunnah, tak ada iman? Fa ahyaynahu, kena kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas, kami jadikan dia cahaya, dia boleh jalan di tengah-tengah manusia. Cahaya iman, cahaya ilmu dan cahaya iman. Ini seperti kata Abu Ishaq Al-Albiri tadi. Wa yajlu ma bi'ainika min ghishaha. Dia terangkan mata kamu. Wa yahdika at-tariqa idza dalalta. Dia tunjukkan kamu jalan yang betul. Wa tahmilu minhu fi nadika tajan. Dan dia akan bawakan mahkota bagi kamu. Dia letak mahkota kat atas kamu. Maksud mahkota tu apa? Mahkota tu maksudnya apa? Mahkota maksudnya adalah kemuliaan. Maksudnya orang yang ada ilmu ni, mengaji ni, walaupun dia tak kaya, dia bukan ada pangkat-pangkat besar, bukannya dia ada duit yang banyak, tapi Allah Ta'ala muliakan tak mereka? Allah Ta'ala muliakan mereka. Wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa yaksukal jamala idza arita. Dan ilmu tu akan menjadikan kamu ni ada pakaian yang cantik walaupun sebenarnya kamu tak ada pakaian. Maksudnya kalau orang tu ahli ilmu, ulama, kita macam Syekh Ibn Uthaymin, Syekh bin Baz, tengok jubah dia. Jubah dia bukannya jubah macam orang Arab yang keras, yang tajam semua. Siapa pernah tengok kuliah Syekh bin Baz, Syekh Ibn Uthaymin, jubah dia biasa aje. Kadang-kadang komod dia jubah dia tu. Dia tak apa nak gosok sangat, tak keras sangat. Bukan sebab malas nak gosok baju, sebab tak ada masa nak habiskan masa 15 minit ke 20 minit untuk gosok baju 24 jam kita ni kan. Setiap hari gosok baju.
Kau tengok orang Arab tu, kalau dia punya serban tu dia mesti nak tajam, cantik, dia gosok, letak lagi kanji nak bagi tajam, bagi tegak. Syekh bin Baz dia gulung macam tu je. Tetapi apa jadi dia? Apa jadi? Adakah orang nampak buruk tak? Wa yaksukal jamala idza arita. Bila kamu tak berpakaian, kamu tak ada duit nak beli pakaian yang cantik pun, tapi Allah Ta'ala pakaikan kamu dengan pakaian kecantikan ilmu dan akhlak. Ini maksudnya ilmu menjaga pemiliknya. Jaga dari segi kemuliaannya, jaga dari segi pandangan orang ramai pada dia, jaga dari segi akhlak dia dan seluruhnya. Menjaga pemiliknya serta pemilik harta. Menjaga harta, ada pemilik harta, dia kena sibuk jaga harta dia. Kan? Takutlah sekarang ni online, waktu PKP ni, orang curi duit banyak melalui scam dan macam-macam. Kerajaan terpaksa belanjakan jutaan ringgit untuk buat sistem keselamatan dari segi kewangan. Orang yang banyak duit terpaksa buat pagar besar-besar, kena hire jaga lagi, kena buat account lagi, apa macam-macam. Ini harta, menjaga harta dia. Harta banyak nak kena uruskan pula. Nak kena invest kat sini, nak kat sini, apa, habis semua. Masya Allah. Bukan kita cela orang ada harta, tidak. Nak kata bahawa kita akan disibukkan dengan benda tersebut. Nak tak nak, kita akan disibukkan dengan menjaga harta. Baik. Yang ketiga, ilmu adalah penguasa atas harta, sedang harta tidak berkuasa atas ilmu. Maksudnya apa? Orang ada ilmu, dia yang pandai kontrol duit dia macam mana. Yang ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Nabi kata, isnatani, Nabi kata, la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil khair, atau kama qala sallam. Itu orang yang Allah Ta'ala bagi dia duit, lalu dia belanjakan duit dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi ini kita boleh jealous kat dia. Maka tidak ada hasad. Tidak boleh kita hasad pada orang, jadi jealous, melainkan dua benda je. Jealous pertama, jealous pada orang yang ada harta, yang dia gunakan harta dia untuk sedekah. Lalu kita jealous kat dia, bukan jealous dengan maksud negatif, maksud kita nak hilangkan nikmat tersebut, tidak. Kita jealous dengan kita berharap bahawa ya Allah, bagilah aku harta yang sama juga supaya aku boleh sedekah kepada dia. Dan yang kedua, ialah orang yang atahullahul ilman fayaqdi biha wa ya'malu biha fayaqdi biha. Kan? Iaitu dia orang yang kedua, itu orang yang Allah Ta'ala bagi dia ilmu, dan dia amalkannya, dan dia berhukum dengannya pula. Dia amalkannya, dia keluarkan hukum hakam berdasarkan ilmu tu tadi. Jadi ilmu tadi yang kontrol dia daripada membelanjakan harta dia pada tempat-tempat yang sepatutnya. Adapun harta tiada berkuasa atas ilmu. Nah, kamu buat apa sekalipun untuk halang ilmu dengan harta kamu, kamu tak boleh nak buat. Kamu tak boleh kontrol ilmu. Ini Nabi kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Sentiasa di kalangan umatku nanti ada orang sentiasa menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Tak ada siapa yang boleh menghalang mereka, golongan yang menegakkan kebenaran ini. Hatta ya'ti amrullah. Kata para ulama, kata guru kami, kata Syekh Hasan Haidar Al-Waili, bila dia huraikan hadis ini, dia kata, maksudnya tiada siapa yang boleh halang kebenaran ilmu yang mereka, walaupun mereka mungkin terkena mudarat. Mungkin kamu ada duit, kamu boleh halang ilmu tersebut. Kamu boleh halang ustaz tu daripada ceramah. Kamu boleh halang dia daripada menyampaikan ilmu. Tetapi kamu tak boleh halang ilmu yang ada dalam dada dia. Kamu boleh halang ke ilmu dalam dada dia? Tak boleh. Kamu boleh halang ke akhlak dia? Kamu tak boleh halang akhlak. Sebab itulah kerajaan China sekarang dia buat. Dia nak cuba halang ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kat China. Dia penjarakan. Dia buat satu penjara yang besar. Dia masukkan semua orang Xinjiang dalam tu. Orang-orang Islam. Orang daripada Uyghur. Konon-konon dia nak cuba nak brainwash mereka supaya mereka nak halang Islam. Ketahuilah tuan-tuan, dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan binasa mereka itu. Allah Ta'ala akan percaya nanti, percayalah, insya-Allah Allah Ta'ala akan menangkan mereka dengan ujian yang Allah Ta'ala timpakan pada mereka ini. Dengan kejahatan yang mereka lakukan, Allah Ta'ala akan menang. Ilmu itu akan tersebar, insya-Allah. Sebab apa? Sebab Nabi kata, ini hadis sahih. Hadis, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hatta ya'tiya amrullah. Sehingga datang perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga. Yang keempat, harta bisa habis dengan sebab dibelanjakan, sedangkan ilmu bertambah dengan diajarkan. Kan? Naam.
Okey. Apa kata Abu Isa Al-Biri? Apa Abu Isa Al-Biri? Allahu Akbar, tiba lupa pula. Dia punya matan itu, manzumah itu. Wa yanqusu in bihi kaffan syadata wa yazidu bi kathratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadata. Baru datang. Allahu Akbar. Penyakit ilmu adalah lupa. Penyakit ilmu adalah lupa. Apa kata Abu Isa Al-Biri? Dia kata wa yazidu bi kathratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kaffan syadata. Ilmu itu bertambah kalau kamu makin bertambah infak, makin kamu banyak ajar orang, lagi banyak ilmu itu akan bertambah. Al-ilmu yazku bil infaq. Ilmu itu bertambah dengan mengajar. Tapi dengan syarat kamu dah ada ilmu, lah dulu baru mengajar. Tak ada ilmu jangan mengajar dulu. Yazidu bi kathratil infaq. Al-ilmu yazku bil infaq. Ilmu bertambah dengan mengajar. Waktu baru ni saya terbaca dekat dalam Facebook, ada orang buat keluar satu kajian. Dia kata apa? Kalau kamu belajar dan kemudian mengajar 90%, ilmu itu kamu akan retain dalam dada kamu. Kalau belajar dan baca sahaja, berapa persen? Kalau belajar sahaja, dengar kuliah sahaja, berapa persen? Kalau belajar dan baca, berapa persen? Belajar, baca dan hafal, sekian persen. Tapi kalau ada belajar, baca, hafal dan mengajar, lagilah dia akan bertambah. Sebab itulah kita ulama salaf bersungguh-sungguh dalam nak mengajar hadis. Baca satu kitab. Nama kitab tu tajuk dia Kaifa Yatahammas fi Talabil Ilm. Macam mana kamu nak semangat untuk menuntut ilmu. Kitab tu bagus. Kitab tu adalah kumpulan daripada kitab-kitab hadis macam Syarafu Ashabil Hadis, seperti kitab Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', kumpulan-kumpulan nukilan-nukilan kisah-kisah orang menuntut ilmu ni. Ada kisah seorang ulama salaf ni, dia ulang-ulang ilmu ni 1000 kali. Satu hadis tu ulang 1000 kali. Bila dia dah hafal hadis tu, dia punya semangat nak ajar hadis tu, dia ajar pada anak beranak dia ajar pada isteri dia, anak beranak dia. Sampai satu masa tu, dia tak ada jumpa orang nak mengajar. Dia kata, siapa ni? Tak ada orang yang aku nak ajar hadis ni. Dia pergi jumpa siapa? Dia pergi jumpa, dia pergi kat kambing dia. Wahai kambing aku, hari ni hadis yang aku hafal sekian. Allahu Akbar. Punyalah semangat dia nak ajar. Sebab apa? Sebab dia tahu konsep ni, iaitu dia ilmu ni kalau kamu ajarkan, dia lagi tambah lagi. Hatta pada kambing sekalipun dia ajar, bertambah ilmu tersebut. Lepas tu Ibn Shihab Az-Zuhri, pada satu masa dia datang satu tempat. Dia tengok tak ada siapa nak tanya dia ilmu. Dia kata, ya Allah, dia pergi kat Kaabah, dia pegang dekat sitar Kaabah tu, kata, ya Allah, ya Tuhanku, apakah dosaku, ya Allah, yang menyebabkan orang tak nak tanya aku ilmu, orang tak nak datang ambil ilmu kat aku. Allahu Akbar. Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Jadi ilmu bertambah dengan diajarkan. Sebab tu kita guru-guru kita sampai umur dia dah sampai ke akhir nyawa pun dia mengajarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Uyainah dikurniakan ilmu. Sufyan bin Uyainah, satu ulama hadis yang hebat, Asbatun nas fi Malik bin Dinar. Ulama yang paling sabit sekali, paling kuat hadisnya daripada Malik bin Dinar. Seorang perawi hadis Malik bin Dinar. Dia mengaji sampai umur dia 96 tahun, dia mengajar hadis tentang Rasulullah, dan dikurniakan akal yang sihat. Sampai dia umur 96 tahun tu dia mengajar hadis. Baca kisah Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dia nak mengajar sampai umur dia dah hampir, dia masih dah kena sakit kanser tu, dia dah sakit dah. Sampai di hujung nyawa tu dia dah kena, dia perlukan oksigen. Masa tu pun dia masih lagi ada orang nak tanya ilmu, dia ajar melalui telefon. Orang rekod telefon dia sampai dia bernafas. Dia sampai tahap tu dia mengajar lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca kisah ulama hadis. Macam mana ada satu ulama hadis, saya tak ingat nama dia. Dia tengah sakit atas katil macam ni, dah nak nazak dah, macam tu dah sakit dah. Tiba-tiba ada orang datang ziarah dia. Biasalah kadang-kadang orang ziarah tu datang ramai kan. Tiba-tiba ada satu orang yang datang ramai-ramai datang ziarah tu, disebut satu hadis Nabi SAW. Disebut satu hadis Nabi SAW. Dia tengah-tengah sakit nazak tu, dia kata hadis tersebut daripada fulan. Sungguhnya hadis ini tak sahih. Daripada fulan, kerana fulan ini ialah perawi yang tidak kuat hafazan dia sekian-sekian.
Allahu Akbar. Ketika dah nak habis nyawa dia dah, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan dia apa dia? Kekuatan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab dia sentiasa dia nak ajarkan ilmu itu. Lepas tu tuan-tuan, harta yang tuan ada sekarang ni ilmu. Tuan-tuan dah tua nanti, tuan boleh pergi nak buat bisnes besar lagi dah. Yang ada ialah Quran. Bila Quran dalam dada tu nanti, bila tuan-tuan sambil duduk macam ni je, jadi atuk nenek nanti kan, dengan cucu, baca Quran, nenek tolong cekkan. Ni tak betul ni ikhfa hakiki 2 harakat dengung. Dia boleh betulkan tak? Dengan ilmu dalam dada dia. Kemudian dia baca pula, dia boleh, dia hafal pula. Dia sebut pula matan dalam syair tu kan, macam Tuhfatul Atfal tu kan. Innuni in taskun walid tanwini arba'u ahkamin fakhud tabini al-alalu ighdharu qabla ahrufi. Dia baca pula. Dah dalam dada, ilmu dalam dada dah. Infak. Ada harta boleh habis. Harta habis Allah. Kita keluar 300 hari Senin, hari Jumaat dah habis dah. Beli apa pun tak sedar. Beli Grab food lah, beli apa lah, beli apa ni sana sini. Khalas. Ilmu tak. Dan kelima, pemilik harta jika telah meninggal dunia, sekejap ni. Ya, Nazim. اليوم ما في درس. غدا إن شاء الله. أخبر أخطر. أنا نسيت. بارك الله فيك. Baik, barakallahu fikum. Nombor 5, pemilik harta jika telah meninggal dunia, ia berpisah dengan hartanya. Sedangkan ilmu mengiringinya masuk ke dalam kubur bersama para pemiliknya. Bersama para pemilik. Maksudnya apa? Pemilik harta jika dah mati, dia tak ada lah. Habis, harta dia tinggal. Kan? Macam mana hadis Nabi SAW, yang datang bersamanya 3, kembalinya 2, tinggalnya 1. Dan dengar tak hadis tu? Bila dia meninggal, datang 3 bersama dia yang bawa dia. Yatba'ul janazah salasah wa yarja'ul ithnani wa yabqa wahid. Akan pergi 3. Yang datang ikut jenazah 3 orang. 2 akan pulang dan 1 akan kembali. Iaitu apa dia? Iaitu 2 yang akan pulang tadi ialah, yang pertama ialah keluarga dia. Keluarga dia akan pulang. Yang kedua, apa dia? Keluarganya akan pulang. Yang kedua apa dia? Yang kedua ialah hartanya. Barakallahu. Afwan. Naam. Jadi yatba'ul jazazah is-salasah, akan ikut jenazah tu 3. Yarji'ul isnan wa yabqa wahid. Kembalinya 2 dan tinggal 1. Apa yang 2 tadi? Pertama keluarga, yang kedua harta. Tapi yang yabqa wahid, apa yang kekal? Iaitu ilmunya, imannya dan amalnya. Itu maksud dia. Naam. Betul, dalam Ibu Ishaq dia kata wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta. Dia kata wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta. Yanaluka naf'uhu yanaluka ma dumta hayya. Kata Abu Ishaq Al-Biri, yanaluka naf'uhu ma dumta hayya wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta. Dia kata apa? Yanaluka naf'uhu, manfaat kamu, ilmu tu masa kamu hidup banyak manfaatnya selagi mana kamu hidup. Wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta, dan ilmu itu akan kekal disebut-sebut. Okey, pertama kita tengok sini, ilmu tu akan mengiringinya, ilmu tu akan kekal bersamanya. Sama ada kekal bersamanya iaitu dia bawa dia masuk kubur, ataupun kekal bersamanya itu dia kekal dekat dunia ni, ilmu yang dia bawa, yang dia diajarkan tadi, yang akan dikongsi, akan
dikongsi akan disampaikan generasi ke generasi sampailah kepada waktu yang Allah Ta'ala tentukan. Tuan-tuan, sampai sekarang kita masih lagi sebut nama Rasulullah SAW. Kita masih lagi sebut sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Berkata Umar Al-Khattab, hadis innamal a'malu binniyat. Kita sebut qala Umar radhiyallahu anhu innamal a'malu binniyat. Qala Umar radhiyallahu anhu an Nabi SAW innamal a'malu binniyat. Setiap kali kita baca hadis innamal a'malu binniyat, itu kita tahu. Dengar tak daripada siapa kita dengar tu? Daripada Umar Al-Khattab dan dalam Allah. Yang jutaan manusia baca innamal hadis innamal a'malu binniyat. Siapa yang sampaikan hadis itu kepada kita? Seorang sahabat saja, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Daripada jalan yang sahih, satu je Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bayangkan betapa banyak pahala Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebab dia salah-satunya sahabat riwayatkan hadis tadi. Bagaimana pula dengan hadis-hadis yang lain? Okey, sahabat tadi berkata Aisyah radhiyallahu anha, berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, berkata Jabir radhiyallahu anhu, berkata Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, berkata sahabat-sahabat yang lain, berkata Abdullah bin Abbas, berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mereka betapa banyak sudah daripada ilmu di tadi tu pula, orang keluarkan kitab fiqh, orang keluarkan kitab-kitab akidah, orang keluarkan kitab-kitab, kemudian dipecah lagi 4 mazhab. Berbanyak lagi kitab-kitab fiqh yang berlambat-lambat. Setiap mazhab tu pula ada beratus-ratus kitab yang berdasarkan hadis yang mereka sampaikan. Kekal tak dia punya kebaikan ni sampai ke hari ni? Seperti Imam Malik bila dia karang kitab Muwatta, kitab hadisnya. Orang kata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, wahai Malik, dia kata, kenapa kamu nak karang kitab ini sedangkan dah ramai orang karang kitab Muwatta? Kata Malik rahimahullahu ta'ala, maka lillahi baqin. Apa yang untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dia akan kekal. Jadi kekallah ilmu dia tadi sampailah ke hari ini orang baca Muwatta Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kekal tak kebaikannya? Wa yabqa dhikruhu laka in dhahabta. Ini kata Ibu Ishaq, akan kekal penyebutan dia selagi mana kamu sudah, walaupun kamu dah pergi. Kelebihan tu akan berterusan, tuan-tuan rahimahkumullah. Imam Al-Bukhari, Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, sampai ke hari ini orang duk baca dan hafal kitab Imam An-Nawawi. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Kitab Riyadhus Salihin yang tidak ada masjid dalam dunia ni, melainkan semua masjid ahli sunnah akan baca kitab Riyadhus Salihin. Karangan siapa? Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Dia kumpulkan hadis. Kalau kita tengok, dia kumpulkan hadis, letak tajuk. Tapi kerana dia buat itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Ta'ala. Jadi ini maksudnya, pemilik harta jika telah meninggal dunia berpisah. Habis. Harta kamu pun, kalau kamu wariskan kepada anak kamu pun, bila dia waris, tak lama tu hilang, habis dah duit. Tapi kalau kamu wariskan ilmu, Allahu Akbar. Anak kamu akan berterusan mengamalkan ilmu tersebut, disampaikan kepada seterusnya, dan begitulah dia kelebihan ahli ilmu. Yang keenam, harta bisa didapatkan oleh sesiapa sahaja, baik orang yang beriman, kafir, orang salih, orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya didapatkan oleh orang yang hanya akan diperolehi oleh orang yang beriman sahaja. Ya, sahih. So Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ilmu ayatum bayyinatun fi suduril ladina bal huwa ayatum bayyinatun. Apa kata Allah Ta'ala tu, saya lupa ayat tersebut, bahkan dia adalah ayat tanda-tanda Allah yang jelas yang Allah Ta'ala telah berikan ke dalam hati-hati orang yang beriman. Hati-hati orang yang telah diberi ilmu. Siapa yang telah diberi ilmu? Ialah orang yang beriman. Apa dalilnya orang berilmu ialah orang yang beriman? Allah Ta'ala kata dalam Quran lagi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Telah bersaksilah, syahidallahu annahu la ilaha illa hu, bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan dia, wal malaikah, malaikat pun bersaksi sedemikian. Begitu juga ahlul ilmi, ahli ilmu bersaksi sedemikian. Itu orang ahli ilmu ni siapa? Yang syahidallahu annahu la ilaha illa hu. Itu cukuplah kita kata itu tanda bahawa ilmu ni benda yang berharga. Sebab apa? Sebab
Kalau benda tu semua orang boleh dapat, masa benda tu tak mahal. Kalau kita rumput, ya Ustaz, saya ada rumput 100 kilo Ustaz. Kita rumput 1 kilo, rumput tepi jalan boleh ambil. Jadi kalau Ustaz, saya ada emas 500 gram. Wih, terkejut kita. Emas 500 gram, banyak. 1 gram emas dah RM300. 500 gram emas Ustaz. Masya Allah. Itu juga dengan ilmu. Kalau orang tu, anak kita boleh hafal 100 lagu apa yang ada dalam YouTube tu, itu tak hebat. Tapi kalau anak kamu dah hafal 40 hadis, itu hebat. Itu hebat. Anak kita boleh hafal apa semua nama-nama dinosaur, hebatlah, baguslah. Umur dia 5 tahun. Sebut dinosaur apa ni? Tyrannosaurus Rex. Kalau Rex sana, semua dinosaur tahu. Okey, itu biasa. Itu semua orang boleh buat. Tapi kalau kita tanya dia, anak 6 tahun, apa dia hadis yang dia hafal? Ayat Quran mana dia dah banyak dah hafal? Itu tak semua orang dapat. Jadi harta bisa dapatkan oleh siapa saja, baik beriman, kafir dan salih, orang jahat. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dapati oleh orang yang beriman sahaja. Seterusnya, sesungguhnya jiwa menjadi lebih mulia dan bersih untuk mendapatkan ilmu. Itulah kesempurnaan diri dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan dirinya, tidak pula menambahkan sifat kesempurnaan dirinya. Malah jiwanya menjadi berkurang dan kikir dengan mengumpulkan harta dan menginginkannya. Ta'isa abdul dinar, celakalah hamba dinar. Ta'isa abdul dirham, celakalah hamba dirham. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian. Ta'isa abdul khamilah, celakalah hamba kain-kain dan fashion. Ta'isa wan takas, celakalah, terbaliklah mereka. Idza syika falan tukish, bila mereka tercucuk duri, maka jangan doakan yang mereka itu akan kembali. Jangan doakan tercabut duri tersebut. Supaya apa? Supaya mereka sedar. Okey. Idza utiya radiya, bila diberi mereka suka. Idza lam yu'ta sakhit. Bila tak diberi, tak dapat duit, marah. Maksudnya dia punya muamalah dia hanya pada bab duit saja. Dan kita boleh tengok tuan-tuan rahmatullah, penuntut ilmu yang bagus. Dan ini fitnatullah, ini sunnatullah. Ini sunnatullah fil alam. Ini sunnah Allah pada alam ini, iaitu harta dan kuasa itu corrupts. Bahkan saya belajar psikologi. Saya ingat saya belajar psikologi dulu. Dia kata memang power corrupts. Power itu, kekuasaan itu boleh merosakkan jiwa manusia. Lepas tu kita Sufyan bin Uyainah bersama dengan seorang perawi daripada Syarik. Syarik. Dia kata, wahai Syarik, aku tengok engkau dulu sangat kuat hafaz hadis. Tapi bila kamu dah dapat jawatan ni, kamu dah lupa hadis kamu. Betul tak apa berlaku macam tu? Yes. Dia belajar cikgu agama dulu, dia sama-sama belajar universiti. Dia bagus belajar dulu, hafal hadis apa semua. Kemudian dia masuk politik. Dia sibuk dengan ni semua, perempuan politik apa semua. Habis ilmu dia, hadis-hadis dia lupa semua, tak merajaah. Dan sebab apa disebutkan dengan politik? Habislah ilmu dia. Maka penuntut ilmu yang kakak tu, kata Sufyan kata, aku tengok engkau, masa engkau dulu, masa kita mula-mula belajar, engkau ni sama hebat hafal hadis, bahkan lagi hebat daripada aku. Tapi bila aku tengok engkau ni dah masuk politik, masuk jadi pemerintah, ikut terlibat dengan pemerintahan, kamu punya hafazan hadis tu jauh, bahkan kamu jadi ikhtalat, hafazan kamu dah berkurang pada hadis Nabi SAW. Maka bertaubatlah kamu, tak ada jalan bagi kamu, mereka bertaubatlah kamu agar kamu kembali kepada penuntut ilmu ni, jadi orang yang hafal hadis Nabi SAW. Kisah saya bawa tadi bukan so kata tuan-tuan jangan masuk politik langsung, tidak. Saya nak kata macam mana orang itu boleh dikorapkan pemikirannya dengan kuasa. Ada je yang jadi politik tapi bagus, seperti Omar Abdul Aziz. Tapi berapa ramai saja yang bagus macam tu, tuan-tuan rahmatullah. Dah masuk atas tu dan dah terbentang segala pintu-pintu dunia, maka jiwa jadi kurang. Tak pernah saya tahu orang yang sibuk dengan dunianya tiba-tiba makin bertakwa. Tak ada. Jarang. Tak pernah. Ada tak makin dia sibuk dengan dunia, makin bertakwa dia? Tak. Yang kita nampak makin dia sibuk dengan dunia, makin dia lupa dengan akhirat. Minta maaf saya sebut. Ini memang sunnatullah fil alam. Ma ja'alallahu min qalbaini fi jawfih. Allah Ta'ala tidak jadikan dua benda dalam hati manusia. Kalau dia ada dua isteri pun, dia tak akan sayang dua isteri itu samalah level.
Hatta anak sekalipun, kalau dua anak, dia takkan 100% sama dua-dua anak ni. Mesti ada satu lebih, satu kurang. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tak jadikan dua dalam satu hati. Kisah berkenaan dengan Nabi SAW, bila kata Nabi kasih sayang dia macam mana? Sayang tu memang berbeza-beza, tapi layanan kena sama. Layanan kena sama. Begitulah juga dalam hati kita dua, sama ada cinta dunia atau cinta akhirat. Dia takkan datang 100% sama, 100% tak ada. Bila satu akan lebih daripada yang satu. Jadi maka jadilah abna'il akhirah, kata Ali bin Abi Talib. Maka jadilah anak-anak akhirat. Kan? Kata al-akhirah muqbilah. Akhirat itu datang dan dunia itu akan pergi. Maka jadilah kamu anak-anak akhirat dan janganlah kamu jadi anak-anak dunia, dan dunia itu akan pergi dan kamu akan jadi anak yatim, kamu akan ditinggalkan oleh dunia, dan akhirat ini yang kamu akan jadi anak dia yang sebenar. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi keinginannya kepada ilmu dan inti kesempurnaannya, dan keinginannya kepada harta adalah ketidakkesempurnaannya. Maksudnya kalau nampak orang tu terlampau tamakkan harta sampai abaikan ilmu, itu tanda dia tak sempurna. Itu tanda jiwa dia belum lagi jiwa yang bagus. Allahu Akbar. 8. Sesungguhnya mencintai ilmu dan mencintai ini adalah akar segala ketaatan. Sedangkan mencintai harta dan dunia adalah akar bagi sebab pelbagai kesalahan. Nampak tak? Dan bila ni tak perlu tanya orang Islam, tanya orang kafir pun cukup. Saya minat bola sepak. Dan sekali tu masa kes Manchester United. Ini cerita lagi tajuk. Masa Manchester United dalam keadaan tengah tak stabil tu, dia kata apa? Dia keluarkan spanduk. Money, the root of all evils. Orang kafir yang sebut ni. Kan? Masa tu dia angkat spanduk. Bila pemilik kelab tersebut yang disebut keuntungan, bukan sibuk nak naikkan prestige kelab bola sepak tersebut. Jadi dia kata apa? Dia kata, kita nak pemilik yang lain, pemilik yang tak tamak. Sebab tu dia angkat spanduk, money the root of all evils. Dan itu memang sahih. Alladhi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Alladhi jama'a malan wa 'addadah, dia kumpulkan harta dia bilang-bilang. Yahsabu anna malahu akhladah, dia sangka harta dia akan kekalkan dia. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kalla la yumbadanna fil hutamah ila akhir ayat. Seterusnya tataramukumullah, yang ke-9. Sesungguhnya orang berilmu mengajak manusia kepada Allah dengan ilmu dan akhlaknya, sedangkan orang kaya mengajak manusia ke neraka dan harta dan sikap. Maksudnya orang kaya yang tak berakhlak lah ni. Orang kaya tidak berilmu. Yang ke-10. Sesungguhnya dihasilkan dengan kekayaan harta adalah kelazatan binatang. Maksudnya apa? Dengan harta ni, hanya yang boleh terhasil adalah kelazatan badan saja. Makan. Ada duit boleh makan. Itu maksudnya kelazatan, dia panggil lazzatul bahimiyah. Kelazatan kebinatangan. Bukan maksudnya kita jadi binatang, tidak. Maksudnya, kita ni dengan binatang ada berapa sifat kita yang sama dengan binatang. Apa dia? Suka makan. Binatang makan, kita makan. Binatang buat seks, kita buat seks. Berkumpul, kita pun suka berkumpul. Berkuasa, binatang kan, dia nak dominan, maka kita pun nak dominan manusia. Ini kita panggil kelazatan binatang, yang mana kita sebagai manusia dengan binatang tu berkongsi. Waktu dah menurut sebahagian ahli falsafah, sebagai ahli falsafah dia kata, bila diterjemahkan, manusia itu apa? Manusia itu adalah hayawanun natiq, iaitu binatang yang ada komposisi keupayaan untuk berfikir. Tapi dari segi badan dia macam hayawan. Hayawanun natiq, binatang yang ada keupayaan untuk berfikir. Barakallahu fik. Jadi nak kata, jadi benda jadi sama dengan binatang. Jadi harta, jadi yang membezakan apa? Yang membezakan ni iman. Binatang, mana ada binatang yang beriman kan? Yang bezanya adalah akhlak. Binatang dia tak ada akhlak. Yang bezakannya adalah nilai-nilai diri. Binatang tak ada nilai-nilai diri tadi. Jadi harta tadi dia tak boleh
Dia tak boleh mendatangkan, dia kata, yang dihasilkan kekayaan apalah kelazatan binatang. Jadi kita nak duit sebab apa? Sebab kamu nak duit, nak kereta besar lah Ustaz. Berapa nak kereta besar? Sebab aku nak tunjuk ke orang lain. Itu seperti burung lah. Burung nak bulu yang cantik supaya nak tunjuk ke orang lain, supaya nak kalahkan lawannya, supaya dia boleh menarik pasangan yang terbaik. Bukankah binatang sebegitu? Ustaz kata, apa duit dah banyak sebab apa? Sebab saya nak pergi gym, saya nak bagi badan saya tough, saya nak buat muka saya nak buat cantik. Jadi macam mana? Jadilah macam binatang. Binatang dia nak jadi badan dia kuat, dia bergaduh, dia menang, akhirnya dia boleh menang, dapat perempuan. Jadi kita kata ini kelazatan kebinatangan. Jika pemiliknya mencari kelazatan dengan mengumpulkannya, itulah kelazatan yang ilusi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala seperti yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a. Disangka fata morgana itu adalah apa dia? Air. Fata morgana kan? Ya, fata morgana. Yang nampak ada macam air tu kan. Miraj. Dia nampak macam ada air. Allah Ta'ala kata orang yang cari dunia ni macam orang yang mencari miraj tadi. Fata morgana. Mungkin. Dia nampak nak miraj tadi. Bila dapat miraj tadi tu, dia sangkakan air. Yahsabuhu dhama'an. Orang yang haus sangka dia pergi air. Dia pergi kat tempat tersebut, tengok dah tak ada dah. Begitulah dia, ilusi. Kelazatan yang ilusi. Sebab apa? Lepas tu kita tengok, orang yang paling kaya sekalipun, dia makan makanan yang paling sedap sekalipun, kesedapan tu hanyalah sekejap, lepas tu dia dah hilang dah. Bahkan dia akan jadi bosan pula dengan dunia ni sebab aku dah rasa makanan yang paling sedap, yang lain tak sedap. Aku dah rasa hotel yang paling mahal, dah tak ada lagi hotel yang paling mahal daripada ni. Akhirnya bila dah hilang tujuan hidup dia untuk mencari kelazatan yang paling hebat, akhirnya itu yang bunuh diri. Allah musta'an. Jika pemiliknya mengumpulkannya dengan menggunakannya untuk memenuhi kehendak syahwatnya, itulah kelazatan binatang. Dan kelazatan ilmu adalah kelazatan akal plus rohani yang mirip dengan kelazatan para malaikat dan kegembiraan mereka. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia tanya, macam mana perasaan kamu bila kamu dapat ilmu? Dia kata, bila aku dapat satu ilmu, aku dapat faham satu tajuk tu, aku rasa badan aku sedap betul. Sedap dekat mulut, sedap dekat dada, sedap dekat badan, rasa seronok sangat bila dapat ilmu yang baru. Habis tu macam mana kamu mendapatkan ilmu? Dia kata, aku mencari ilmu seperti seorang ibu kehilangan anaknya. Macam tu dia. Sebab dia dapat kelazatan tadi. Sebab itulah ahli ilmu, kalau kita tengok macam ni Imam Al-Bukhari, para imam kita sanggup belajar sambil dia lupakan kelaparan. Sebab apa? Sebab dia rasa kemanisan ilmu. Betul kata Abu Sa'id, in dhuqta min halwahu ta'man la atharta ta'alluma wajtahadda. Kalau kamu dah rasa kemanisan ilmu itu, kamu akan lebihkan ilmu tadi daripada la atharta ta'alluma wajtahadda. Kamu akan sibuk mencari ilmu dan kamu akan sungguh-sungguh dengannya. Wa ma alhaka anhu aniqa radin wala dunya bi zukhrifiha futinta. Segala taman-taman yang ada yang cantik pun kamu dah tak rasa tertarik lagi dah. Sebab tertarik lagi dengan ilmu, dengan hadis, dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dunya bi zukhrifiha futinta. Dengan segala dunia dan perhiasannya pun kamu takkan tertarik. Okey. Dengan wanita-wanita yang cantik pun kamu takkan lagi dah sibuk lagi dah. Ini kata Abu Ishaq Al-Albiri rahimahullah. Kita tengok Abdullah bin Mubarak, orang tanya kepada dia, wahai Abdullah bin Mubarak, ulama hadis, kenapa kami tak nampak kamu ni berjalan-jalan di tepi-tepi, pergi jalan-jalan, pergi bersiar-siar, duduk lepak-lepak dengan orang lain? Kata, aku bersama dengan kekasih aku. Wahai Abdullah bin Mubarak, sejak bila kau ada kekasih di rumah? Kekasih kau senyap-senyap kau bawa ke rumah. Kata, tu kitab-kitab hadis yang ada kat rumah aku tu, itulah kekasih aku yang aku baca setiap hari dan aku rasa kemanisan bila berada dengannya. Allahu Akbar. Kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila iman seseorang itu benar, maka dia tidak merasa puas dengan bacaan Al-Quran. Tak puas. Dia kata, syai'ani la yashbi'ani,
qalbul mu'min. Dua perkara yang hati manusia takkan kenyang, iaitu kenyang dengan mentaati perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, kenyang, tidak akan rasa kenyang, tak akan rasa kenyang dengan menuntut ilmu berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ilmu-ilmu agama ini. Yang ke-11, sebenarnya harta akan bawa manusia kepada sikap tindakan sewenang-wenang dan sombong. Betul? Sahih? Dan ilmu mengajak manusia kepada sikap tawadhu' dan beribadah semata-mata kerana Allah. Harta membawa kepada sifat-sifat sang raja. Betul? Bila ada duit kan, dia punya belagak dia tu macam mana? Okey. Sedangkan ilmu membawa ke manusia kepada para hamba Allah Ta'ala. Jadi saya tak perlu huraikan, tuan pun tahulah. Melainkan kalau orang kaya tu, orang berharta tu, dia ada ilmu sekali. Maka kita akan nampak satu sifat tawaduk yang paling mulia sekali lah. Orang yang berharta tapi dia tawaduk. Tapi kalau orang yang ada harta, tak ada ilmu, Allah musta'an. Azan ni tuan-tuan, kita berhenti sekejap. Kita jawab azan dulu. Seterusnya, tuan-tuan, barakallahu fikum. Yang ke-12, nilai orang kaya berada pada hartanya, sedangkan nilai orang berilmu berada pada ilmunya. Orang kaya bergantung kepada hartanya. Apabila berkurang habis hartanya, maka ia tidak memiliki lagi nilai. Yang harta tidak lagi dihormati. Sedangkan orang yang berilmu sentiasa dimuliakan. Bahkan selama dia belajar akan terus bertambah ilmu dan nilainya. Ini saya sebut tadi lah. Kan? وَتَحْمِلُوا وَيَحْمِلُوا minhu fi nadika tajan. Kata Abu Ishaq Al-Biri. Dia kata apa? Ilmu ni akan membawakan mahkota bagi kamu. Dia akan beri kamu mahkota di tempat-tempat manusia berkumpul. Maksudnya apa dia? Maksudnya iaitu kamu ni akan dimuliakan di mana saja kamu berada. Sehingga ketika kalau kita bukan pakai baju jubah pun, kita pakai baju biasa, t-shirt, pakai seluar katuk pun, kalau kita pergi pasar jumpa, oh ustaz, masya-Allah. Ya mufti, wahai sekalian, wahai alim, wahai ustazah, wahai guru, wahai guruku sekian dan sekian. Kita akan dimuliakan.
Walaupun dia bukan orang yang paling cantik, dia akan dimuliakan. Bukanlah dia orang yang paling elok rupanya, tapi dia akan dimuliakan. Bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tapi tetap juga dia akan dimuliakan. Wa yahmilu minhu fi nadika tajan. Kan? Wa yaksukal jamala idza arita. Dan dia akan beri kamu pakaian. Dengan pakaian kecantikan ketika kamu tak ada pakaian. Maksudnya kalau kamu miskin sekalipun, tetap juga kamu akan dimuliakan. Cukuplah kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata kisah Umar Al-Khattab. Maksud Umar Al-Khattab dia panggil gubernur-gubernur dia. Bila panggil semua gubernur-gubernurnya, Umar Al-Khattab kata, siapa yang kamu tinggalkan? Dia kata, aku tinggalkan untuk gantikan aku masa aku datang kat sini, Fulan bin Fulan. Umar Al-Khattab tak kenal. Siapa Fulan bin Fulan? Oh, dia tu bekas hamba. Kata, bekas hamba kamu jadikan wakil kamu? Kata, ya, walaupun dia bekas hamba, tapi dia ialah orang yang alim, faqih. Umar Khattab tanya pula orang yang kedua, siapa yang kamu tinggalkan? Aku tinggalkan Fulan dan Fulan. Siapa dia ni? Dia bekas hamba juga. Macam mana kamu boleh jadikan dia bekas hamba jadi kamu punya pengganti? Tu yang gubernur. Sebab dia alim, dia banyak ilmu. Akhirnya kata Umar Khattab, benarlah sabda Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yada'u bihil akharin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menaikkan dengan kitab ini, iaitu kitabullah dan sunnah Nabi ini satu kaum. Allah Ta'ala akan muliakan satu kaum, dan Allah Ta'ala akan hinakan satu kaum yang lain dengan kitabullah. Barakallahu fiqh. Itu kemuliaan orang menuntut ilmu. Okay. Yang ke-13, bahawasanya tidak ada orang yang melaksanakan ketaatan dengan benar kepada Allah kecuali dengan ilmu syara'. Jadi kamu takkan dapat taat kepada Allah Ta'ala melainkan dengan ilmu syara'. Mustahil. Melainkan dengan ilmu. Kecuali dengan ilmu syara'. Dan umumnya orang yang berbuat maksiat kepada Allah disebabkan kerana harta. Kenapa orang bunuh? Sebabkan nakkan harta, nakkan kekuasaan. Taib. Betul kata Imam Syafi'i rahimahullah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak dunia hendaklah dengan ilmu. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilm. Siapa yang nak akhirat hendaklah dia dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilm. Barang siapa yang nak kedua-duanya hendaklah dengan ilmu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ke-14, cinta mengumpulkan harta dan tamak kepada dunia pada hakikatnya adalah kefakiran jiwa dan selalu diliputi dengan ketakutan dan kesedihan. Sedangkan selalu menuntut ilmu syarak dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh mengamalkannya dan mengajarkannya pada hakikatnya adalah kekayaan hati. Semakin banyak ilmunya, makin semakin takut kepada Allah, dan ini akan merasakan kebahagiaan. Ustaz, makin takut pada Allah makin bahagia ke? Bukan makin takut pada Allah jadi stres? Ini orang, sebagian orang dia cakap, kata orang Islam ni cerita pasal neraka, syurga, tak stres ke? Lepas tu kita ni atheist, kita ni happy je, nothing to bother, I don't care, ada akhirat ke tak ada akhirat. Tak, sebenarnya itu yang lebih kamu jadi tak tenang. Kerana ada akhirat lah jiwa kamu tenang. Sebab apa? Sebab dunia ni bukan tempat adil antara Allah. Dekat dunia ada orang dizalimi. Dia tak dapat pembelaan yang sepatutnya. Jadi kita tengok orang dizalimi, kalau dia tak ada percaya akhirat, dia akan jadi stres. Kenapa orang dizalimi? Tak patut dia mati dalam keadaan dia zalim ni. Betul tak? Ada orang yang lebih rajin, tapi tak dapat apa yang dia sepatutnya layak yang dia dapat. Ada orang yang malas, tapi dia kaya. Ada orang rajin, tapi dia miskin. Nah, memang dunia ni bukan tempat yang adil. Tempat keadilan tu di akhirat kelak. Barakallahu fikum. Jadi itu yang menyebabkan jiwa manusia rasa tenang bila ingatkan akhirat. Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Allah Ta'ala telah turunkan hadis. Dan hadis itu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kitaban mutasyabihan. Kitab yang ayat dia hampir-hampir sama. Mutasyabihan mathani, yang diulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Yang orang beriman bila baca ayat tadi dia akan meremang. Dia akan meremang kerana takut. Tetapi kesan daripada takut tu apa dia? Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Kemudian hati dia akan jadi tenang, kulit-kulit dia akan jadi tenang, ini semua akan jadi tenang. Thumma tatma'innu qulubuhum. Sebenarnya hati dia jadi tenang. Thumma talin, jadi lembut. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah.
Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min Allah fama lahu min had. Itulah hidayah yang Allah Taala bagi kepada siapa yang dia nak, dan siapa yang Allah Taala sesatkan tak ada petunjuk bagi dia. Allah Taala tahu mula-mula dia meremang, takut akhirat. Kemudian talin, jadi tenang. Talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Man amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Beriman amal salih daripada lelaki atau perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang ke-15, orang kaya apabila sudah meninggal tidak akan disebut-sebut lagi namanya. Sedangkan apabila orang berilmu, para ulama ahli sunnah meninggal dunia, maka ilmu dan karya-karyanya disebut dan dikenang sepanjang masa, seperti yang kita sebutkan tadi. Allahu Akbar. Allah Ta'ala akan sebut namanya dan manusia. Jadi, tapi bukanlah niat kita untuk nama kita disebut-sebut, tidak dalam Allah. Kalau kita perasan ulama-ulama ini, dia biasa dia terkenal lepas dia meninggal. Biasa terkenal lepas dia meninggal. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala, tersebar kitab dia lepas dia meninggal. Al-Imam Nawawi rahimahullah, umur 45 tahun, tersebar kitab dia lepas dia meninggal. Ila akhirih. Dan terbaru sekali Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, guru kami. Kita sempat duduk dengan majlis Sahih Bukhari dia, sempat majlis dia di Masjidil Haram dahulu. Walaupun tak lama, okay? Tapi sempatlah duduk dalam majlis dia. Masya Allah. Tawaduk orang dia. Kalau nampak di tepi jalan, nampak macam orang Afrika biasa yang duduk kat Arab Saudi tu, yang biasa-biasa je. Allahu Akbar. Lepas dia wafat je, tersebar kitab-kitab dia. Bila orang baca Sahih Muslim je, syarah dia berkata Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi, Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Berkata syarah Tirmidzi, Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Berkata syarah Nasa'i, Syekh Muhammad Adam Al-Ethiopi. Allahu Akbar. Yang inilah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan nama-nama para ulama itu dikekalkan dan tersebarlah ke seluruh dunia. Dia menyebabkan itulah jadi mizan hasanatihi. Dia jadi apa dia? Timbangan amalan baik ini akhirat kelak, walaupun dia dah wafat, berterusan ilmu dia. Yang ni hanya diperoleh oleh orang yang berilmu. Tidakkah tuan-tuan Allah, bila baca ke 15 poin ni, kita rasa bahawa ilmu itu lebih penting daripada harta? Semestinya sebegitu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sebab itulah Nabi SAW tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar akan mendapat tambahan daripada dunia ini, melainkan tambahan ilmu saja. Dan kita baca Rabbi zidni ilma, wa qul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, zidni, tambahlah bagiku ilma. Rabbi zidni ilma, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada soalan ke ya akhi Imran? Ya. Apa pendapat Ustaz tentang syubhat tentang reason orang Islam mundur adalah kerana sibuk dengan ilmu syariat dan tak fokuskan ilmu sains, perniagaan dan lain-lain yang dikuasai bangsa lain. Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Betul-betul kejayaan ilmu sains, perniagaan, matematik yang berlaku dalam dunia Islam setelah umat Islam ini menguasai ilmu-ilmu syariat. Adakah revolusi ilmu yang Nabi SAW bawa memulakan dengan matematik dulu? Wahai sahabat-sahabat sekalian, marilah kita belajar sains, sahabat sekalian. Orang barat masa tu, Rom dah maju dengan sains dia. Sebelum tu kan, zaman-zaman tu. Lepas tu mereka ilmu sains tu telah ditinggalkan. Kemudian masuk ilmu khurafat lepas tu. Tidaklah yang memusnahkan kita ni, melainkan iman kita yang lemah dan juga kita punya akidah yang fasid. Bila Umar Al-Khattab sampai dekat Iraq, kitab sains apa yang telah dikarang pada zaman tersebut? Nah, saya bukan nak nafikan kepentingan ilmu sains. Ilmu sains penting, wajib tuan-tuan Allah. Belajar ilmu dunia untuk menegakkan akhirat. Tetapi takkan berjaya orang yang pandai sains melainkan setelah dia menguasai
setelah dia ada iman dan amal terhadap apa yang Allah Ta'ala ajarkan. Ingat hadis Nabi SAW. Ada hadis yang sahih. Nabi kata yang baru ni kita Ustaz Syekh Salim bin Hilali bacakan hadis ni kan. Idza tabaya'tum bil inah wa akhadtum bil adna bil baqar wa raditum bil zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhullah. Allah Ta'ala kan bila kamu sibuk dengan perniagaan yang riba, dengan kamu berniaga dengan dunia, dengan kamu sibuk dengan ladang dan juga tanaman-tanaman kamu, wa raditum bil zar' dan juga dengan tumbuh-tumbuhan, dengan juga dengan ladang-ladang dan juga binatang ternak kamu, dan kamu berniaga dengan riba dan kamu tinggalkan jihad, sallallahu alaikum dhullan, Allah Ta'ala akan kembalikan, Allah Ta'ala akan liputi kamu dengan kehinaan. Wala yanzi'hu, dan Allah Ta'ala tak akan cabutnya hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kamu kembali kepada agama kamu. Tada'a alaikum umam kama tatada'a al-aklatu bi sahibiha. Okey. Manusia semua akan makan kamu ini, akan serang kamu ini macam orang yang berebut makanan bersahibah. Bersahabat awam mungkin latin nafi ya Rasulullah yauma idzin. Adakah kerana kami masa itu sedikit ya Rasulullah? Tidak. Bahkan kamu banyak. Antum kathir, kusur. Kau usah isail. Tapi kamu ni seperti usah isail, sampah-sampah yang dibawa oleh banjir atau seumpama dengannya. Nah. Dan Allah Ta'ala akan cabut min qulubi adu al-mahabata min qulubi aduwikum, min qulubi a'daikum. Allah Ta'ala akan mencabut perasaan takut kepada musuh-musuh kamu, daripada musuh-musuh kamu tentang pada kamu. Maksudnya sebelum tu Allah Ta'ala jadikan orang kafir takut pada orang Islam. Tapi bila orang Islam jahil, hilang rasa takut tersebut. Dan Allah Ta'ala akan masukkan perasaan al-wahn fi qulubikum, kelemahan dalam hati kamu. Ini akhir ayat. Jadi kita sebut dia, syubhat ini ialah syubhat yang tak ada asas yang kuat. Pak tanya balik, zaman kemajuan umat Islam sampai ke Iraq, sampai dekat Byzantine, sampai dekat Turki, sampai ke Yaman pada zaman sahabat dulu. Sebutkan kitab sains apa yang para sahabat dah karang masa tu. Nah, dia kata yang pertama sekali ilmu agama, ilmu iman, ilmu taqwa. Dan sebut ilmu agama ni bukan maksud ilmu agama maksud nak jadi macam PhD macam Ustaz Yazid sebut tadi. Iaitu ilmu agama yang menyebabkan kita faham agama ni, berpegang agama ni dengan pegangan yang betul, yang menyebabkan kita ni ada faham al-wala' wal-bara', faham tauhid, faham al-wala' wal-bara' yang membina kekuatan umat Islam. Walaupun nanti dia belajar sains, walaupun dia belajar matematik, walaupun dia belajar ni, Islam takkan kuat. Tuan-tuan, depan mata kita dah nampak depan mata kita betapa anak-anak yang pandai yang keluar daripada sekolah-sekolah kita ni, tapi tak ada padanya iman. Bila dah pandai duduk kat negara kafir, akhirnya perangai macam orang kafir, yang duduk nak kayakan orang kafir saja. Kalau saya nak sebut nama, saya boleh sebut senaraikan 10 nama, 100 nama kita boleh sebutkan. Bukankah mereka tak maju dari segi sains? Maju, pandai. Pointer tinggi. Tetapi apa yang dia telah berikan kepada kekuatan umat Islam? Bahkan sebaliknya pula. Dia kritik Islam, dia kritik umat Islam, dia kritik hukum-hukum Islam. Akhirnya umat Islam tetap mundur. Saya tanya, adakah zaman sekarang ni ahli sains umat Islam lagi ramai? Adakah ahli sains umat Islam ni lagi ramai zaman sekarang ke, atau lagi ramai pada zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum? Tak syak lagi. Ahli sains di kalangan umat Islam zaman sekarang lagi ramai daripada zaman sahabat. Tapi kenapa kita tak menguasai 2/3 alam seperti zaman sahabat dulu? Jadi kita cakap ni bukannya retorik. Ini fakta yang telah berlaku. Kita ada BJ Abdul Kalam di India dulu. Pakar nuklear. Dah kerja dengan kerajaan India. Ada tak kejayaan umat Islam masa tu?
Umat Islam hanya boleh banggalah. Oh, BJ Abdul Kalam ini bagus, ini pakar nuklear apa semua, jadi presiden India. Itu je lah yang kita boleh banggakan. Oh, orang Islam sekarang ni dah bekerja di Harvard, jadi pensyarah di Harvard sekian-sekian. Tapi apa dia punya keuntungan kepada umat Islam? Bila tauhid dia tak ada, al-wala al-bara tak ada, dakwah dia tak ada, al-amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar tak ada, menentang bid'ah tak ada. Akhirnya la yanfa, la yusminu wa la yughni min ju', wa la yaziluha illa wahnan. Tidak menambah melainkan ditambahkan kelemahan lagi kepada umat Islam. Wallahu a'lam. Soalan lain? Soalan biasa, doa-doa kita belajar dari kecil sampai tu masih ingat. Tapi ada juga yang dah berumur baru nak hafal doa-doa. Especially tapi yang soalannya bagi mereka yang belum hafal, doa selepas tasyahud sebelum masalah itu dibaca dalam bahasa kita bukan Arabik, atau baca dalam hati saja, batal ke salat kalau doa itu bersesuaian dengan Arabik. Jazakallah khairah. Kalau dia tak mampu nak baca melainkan dengan bahasa Melayu saja, salat dia tak batal. Tapi kalau dia memang ada kemampuan untuk belajar dan hafal dan tengok atau seumpama dengannya, maka kita kena baca dalam bahasa Arab. Kena baca dalam bahasa. Kalau berdapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tak boleh cakap dalam bahasa selain daripada bahasa Arab dalam solat. Kalau tidak, solat kita batal. Dan cara nak hafal doa, tuan-tuan, baca setiap hari. Baca satu hari 100 kali, 200 kali, 300 kali. Wallahi, tuan-tuan, sehingga sekarang pun para guru kita bila menghafal, dia ulang-ulang beratus-ratus kali, tuan-tuan. Kita ada guru kami, Syekh Hasan Haidar Al-Waili. Dia hafal sahih, dia hafal Sunan At-Tirmizi dari awal sampai habis dengan sanad-sanadnya. Allahu Akbar. Dia kata memang kita kena murajaah. Betapa ramai orang yang ahli hadis dia tak murajaah. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, satu ulama yang hebat. Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain, siapa mengaji hadis kenal nama dia, Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Dia kata apa? Aku ni hafal banyak hadis dan aku lupa banyak hadis. Dan hadis yang aku lupa tu, kalau ada seseorang tu hafal hadis yang aku lupa tu, cukup dia jadi orang alim. Allahu Akbar. Maksudnya hadis yang dia terlupa tu, kalau dia hafal, dia jadi orang alim dah. Maksudnya apa? Kalau orang sealim seperti Al-Fadl bin Dukain, Abu Nu'aim pun, Allahu Akbar, lupa, takkanlah kita macam saya, macam yang bertanya ni, tak lupa. Jadi memang lupa tu memang betul penyakit ilmu. Macam kita lah, badan kita sihat, ada penyakit, kejap demam, kejap batuk, kejap kena gaut, kejap kencing manis, kejap darah tinggi, kejap denggi, kejap COVID, kejap memang itu penyakit ilmu yang sentiasa setiap hari kita datang. Tapi juga macam kita ilmu yang kita lupa. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Seperti Yusha' bin Nun, tolong Nabi Musa AS pun lupa. Jadi kena ulang kaji, tuan-tuan. Dan ulang kaji ni bitta'ab, dengan penat. Lan yustata'ul ilm birahatil jasad. Ilmu itu takkan dapat dengan jiwa yang berehat. Kita kena belajar pagi sampai malam, kita kena belajar. Sambil masak belajar, sambil gendong anak belajar, sambil basuh rumah belajar, sambil basuh toilet kita belajar. Hafal, ulang kaji, hafal. Apa kata al-ilmu bil-hifz, kata dalam Sahih Bukhari, kitab al-ilm, iaitu kepentingan menghafal ilmu. Dia buat kisah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bila orang kata Abu Hurairah, kamu banyak hafal, dia kata, yalah, orang Ansar sibuk dengan ladang, orang Muhajirin sibuk dengan perniagaan, aku menghafal. Wa yahfadhu ma la yahfadhun. Apa kata Abu Hurairah? Dan Abu Hurairah menghafal apa yang orang lain tak hafal. Itulah kamu jumpa hadis yang kamu tak pernah dengar, kata Abu Hurairah. Bila orang duk pelik macam mana dia hafal banyak. Wa amma Abu Hurairah fa ana ahfadhu ala shibi'i batni. Aku hafal Quran dengan keadaan aku lapar. Aku hafal hadis dengan keadaan aku lapar. Kita lapar ke, tuan-tuan? Kita pernah ke satu hari lapar sangat tak makan? Setakat ni alhamdulillah kat Malaysia ni tak ada lagi sampai tahap tu lah. Jadi mesti ada makanan agak sikit. Mesti ada juga. Jadi ulang.
1000 kali tak apa. Ambil satu doa je, puan yang bertanya ni. Satu doa kata, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Panjang doa tu. Pendek tu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ulang. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Beli alat tu, alat kira tu macam ni. Kita beli alat zikir ni kan. Ni nampak alat ni. Alat ni penting tuan, beli ni. RM4.90 je dekat Daiso. Beli ni. Bukan Daiso, saya beli dekat ni. DIY. Kat ni RM4.90. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika. Kira sampai 1000 kali, 100 kali. InsyaAllah hafal. InsyaAllah hafal. Okey. Pakai ni, alat ni. Jadi kita bukan alat untuk zikir, kita pakai alat ni untuk hafal. Kadang-kadang kita dah ulang 10 kali, kita terlupa. Alamak, berapa aku hafal, tadi kita pakai alat ni. Boleh. Ini untuk membantu kiraan. Ya, puan yang bertanya ni, moga-moga Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk hafal. Allah marzuqni fahman qawiyan. Ya Allah, berilah aku fahman amiqan wa hifzan qawiyan. Ya Allah, bagilah aku kefahaman yang kuat dan hafazan yang kuat. Kefahaman yang dalam dan hafazan yang kuat. Nah, seterusnya ada soalan lain? Menuntut ilmu, proses menuntut ilmu yang betul. Proses menuntut ilmu yang pertama ialah diam. Yang pertama sekali. Yang kedua, dengar. Yang ketiga, catat. Yang keempat, faham. Yang kelima, hafal. Yang keenam, murajaah. Yang ketujuh, sampaikan. Naam. Macam tu dulu. Pertama diam. Jangan banyak cakap. Duduk dulu atas kelas, belajar. Yang ustaz, saya tak boleh ni lah ustaz. Ustaz, saya macam ni lah ustaz. Saya macam-macam alasan. Ustaz bahasa Arab, saya dah tua ustaz, tapi saya tak beringat. Duduk dulu, diam, belajar dulu, dengar dulu. Idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dengar dan diam. Fastami'u, dengar, wa ansitu, diam. Tadabbur, fikir. Lepas tu, dengar, diam, catat. Nabi kata, qayyidul ilma bil kitabah. Catat. Saya dah sebutkan dalam kuliah sebelum-sebelum ni. Macam ni Ibn Hibban, hubungan Ibn Hibban dengan gurunya Ibn Khuzaimah. Kita ada Ibn Khuzaimah, dia panggil Imamul A'immah, Imam sekian Imam. Ibn Hibban, yang karang kitab Sahih Ibn Hibban, kitab yang agung. Al-Anwa' wa Taqasim, kitab hadis yang hebat. Macam kitab usul fiqh, walaupun dalam kitab hadis. Ibn Hibban ni, dia salin semua benda daripada guru dia. Dia salin semua benda daripada guru dia. Sampai, dan dia ni follow je, dia ikut je mana guru dia pergi. Sampai dia ni dipanggil bayang-bayang guru. Sampai dia dipanggil oleh, orang kata ni bayang-bayang syekh dia. Sampai syekh dia kata, sekali tak selesai, syekh dia kata apa? Tanahanni ya barid, tanahanni ya barid. Wahai budak yang kurang adab, jauh-jauh. Apa Ibn Hibban buat? Dia tulis, hari ni aku datang kelas syekh, syekh kata, tanahanni ya barid. Syekh kata kat aku, wahai Ibn Hibban, maksudnya wahai budak, jauhlah kamu daripada aku. Itu pun dia salin. Allahu Akbar. Itu pun dia salin. Sampai orang kata dia tak, apa saja yang keluar daripada mulut Ibn Khuzaimah, semua dia salin. Jadi tuan-tuan kena salin. Zaman sekarang lagi hebat. Kita dah ada recording, dah ada YouTube. Kadang-kadang kita salin tak sempat salin, betul tak? Lepas tu kita baca dalam kitab Al-Kifayah. Macam para ulama' dia kata kalau orang tu terlepas apa yang guru dia cakap, boleh tak dia pergi tanya orang salin daripada orang lain, adakah sama macam dia dengar hadis tu direct daripada guru dia? Ulama' kata, yang rajih kata, ya sama. Dapat juga macam dia dengar terus daripada guru dia. Dan kita Al-Kifayah oleh Ibn Khatib Al-Baghdadi. Macam tu juga. Tuan-tuan tak perlu nak tanya orang dah. Tak perlu nak kontak orang. Kalau zaman-zaman salaf dulu, mereka terpaksa tanya Al-Mustamli. Zaman tu tak ada mikrofon. Dia akan tanya orang yang bacakan untuk syekh. Syekh kata, qala Rasulullah SAW. Orang depan kata, qala Rasulullah SAW. Orang ketiga kata, qala Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW. Sebab dia ramai. Nah. Kita boleh ada YouTube. Tak sempat salin, buka balik YouTube. Apa hadis Ustaz baca tadi? Dia salin balik. Allahu Akbar. Itu. Dah salin, buat apa? Faham.
Faham? Sebab tu dalam Sahih Bukhari ada Kitabul Faham, iaitu bab kepentingan memahami agama. Bila Nabi kata sesungguhnya ada satu pokok, yang pokok dia macam orang beriman. Maka para sahabat pun Nabi buat kuis tersebut. Apakah pokok tersebut? Lalu Abu Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia tahu pokok tu ialah pokok kurma. Tapi dia tak nak cakap, dia malu. Sebab dalam majlis tu ada Abu Bakar dengan Umar Khattab. Bila balik dia kata, wahai ayah, wahai Umar Khattab. Ayah dia lah. Dia kata, tadi aku tahu jawapan dia tapi aku malu nak jawab. Umar Khattab kata, aku suka kalau kau jawab, wahai anakku Abdullah. Dan Imam Al-Bukhari kata bab hadis ni, dalil bahawa bab kepentingan untuk faham apa yang kita belajar. Kepentingan untuk faham apa yang kita belajar. Faham. Dia jangan belajar, jangan datang kuliah je. Jangan datang kuliah untuk feel good. Tak feel good. Feel good factor. So aku datang kelas. Kau datang kelas tak? Aku datang juga. Okey lah, aku datang lah. Habis kelas kata, best tak apa yang faham tadi? Tak faham apa-apa. Tapi bila I pergi kelas tu, I rasa seronok je lah. Faham tak? Tak faham. Tak apalah. Tak penting faham tu. Yang penting seronok. Buat apa? Kita kata macam tu. Tak. Datang ilmu untuk faham. Okay, Allah faqihna fid din. Allah faqihna fid din. Ya, bagilah aku kefahaman. Faqihna fid din. Man yuridillah bi khair yufaqihu fid din. Bila Allah nakkan kebaikan, Allah Taala bagi dia faqih, faham agama ini. Dia faham betul-betul hadis. Dia faham betul-betul sunnah, dia faham betul-betul akidah sahihah. Naam, tayyib. Dah faham, hafal. Apa hafal ni? Yang ni yang paling mencabarlah. Nah, hafal ni ada tak perintah untuk hafal? Ada perintah untuk hafal. Datang puak Bani Abdul Qais, datang jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, kami tak boleh datang kamu melainkan waktu ini je kami boleh datang. Sebab apa? Puak-puak lain ni kalau pada waktu musim lain, mereka ni akan merompak, akan bunuh. Sedangkan kami ni puak yang kecil je. Datanglah jumpa Nabi. Nabi pun ajarkan dia iman apa semua. Nabi kata, ihfazuha. Nabi kata, hafalkan dia dan sampaikan pada orang yang tak datang kuliah hari ini. Jika tuan-tuan hafal apa yang kita belajar sekarang ni, nanti balik kita boleh sampaikan ke anak. Tadi ustaz kata hadis sekian-sekian, hadis sekian, macam ni, dia boleh sampaikan. Sebab apa dia? Dia hafal. Dan hafal ilmu ni, dia akan menyebabkan ilmu tu jadi ringan bagi kita. Kalau kita tak hafal, kita akan jadi berat tau ilmu ni. Macam kata, apa hukum sekian-sekian? Alah, dah belajar lah. Lupalah, aduh, hai. Aku salin dalam kitab tu kat mana? Kitab tu dia pun cari. Kitab tu pula macam-macam buku tulis dia kan. Asal ada kelas dia ada buku tulis, dia pun cari buku ni. Mana lah, salin kat situ mana? Itu cari, selak. Tak jumpa. Fras. Okay. Tapi kalau kita hafal, dia ringan. Sebab tu kata Abu Ishaq Al-Albiri, dia kata, wa kanzun la takhafu alaihi lissan khafif al-hamli yujadu haythu kunta. Dia kata apa? Apa kata Abu Ishaq Al-Albiri? Dia kata apa? Buat ilmu tadi, dia kata kanzun la takhafu alaihi lissan. Ilmu ini ialah harta yang kamu tak takut dicuri. Kan duit takut dicuri kan? Itu tak dalam bank lah apa semua. Ilmu tak takut curi. Tapi kata para ulama, ilmu yang macam mana tak takut dicuri ni? Sebab kalau buku orang boleh curi. Dalam sejarah ilmu hadis ada gelaran orang dia panggil sariqul hadis, yasruqul hadis, dia curi hadis. Boleh kitab boleh kena curi tak? Kitab boleh kena curi. Tapi ilmu mana yang tak boleh kena curi? Dalam dada. Khafifal hamli, ilmu tu akan jadi ringan. Yujadu haitsu kunta. Kamu akan dapat di mana saja kamu berada, kamu boleh petik ilmu tersebut. Masya-Allah. Itu ilmu. Barakallahu fik. Okay? Kata ulama salaf, tidaklah ilmu itu apa yang kamu hafal. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, aku baca dah banyak dah. Tapi dan aku hafal juga, dan aku tak ingat melainkan apa yang aku hafal sahaja. Allahu akbar. Kita hafal. Bila hafal, kena amal. Kena amal lah. Ini sudah tahu bahaya tak beramal. Nah, hadis yang 3 orang pertama sekali diazab di akhirat kelak. Dan kata ulama salaf, kami kunna nasta'inu fi hifdzil ilm, kami nasta'inu bil amal di hifdzil ilm. Atau kama qala. Sesungguhnya kami ini minta tolong, kami dapatkan dengan cara nak ingat ilmu itu ialah dengan amal.
Cara nak ingat ilmu adalah dengan amal. Masa tengah siwak dia ingat hadis Nabi. Laula ana syaqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Bila angkat takbir, Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kabbara rafa'a yadayhi ahadwa min kibayhi, dia pun ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Bila buat baik kat mak, dia ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain ila akhirih. Dah amal, sampaikan pula. Ajarkan dia. Sampaikan hadis. Ulang-ulang pun tak apa. Syekh Saleh Utsaimin berapa kali dah ulang dah. Dah daurah dia yang ke berapa dah? 15 ke sampai ke dah berapa 15 dah ke 20 dah. Dia ulang setiap kali daurah dia ulang benda sama aja. Untuk tasbit, untuk ingatkan. Lepas tu sekarang masyayikh kita dia ulang kitab yang sama. Ulang sampai dia faham. At-tiqrar ahlah. Ulang-ulang hadis tu lebih manis. Bukankah Nabi SAW mengulang Quran dengan Jibril setiap tahun? Nah, begitulah dia. Kita juga kena ulang-ulang sampai ke orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada lagi? Bagaimanakah kita nak klasifikasi ilmu agama dan dunia yang kita belajar adalah termasuk dalam ilmu manfaat? Ini disebut dalam kuliah lepas. Ilmu manfaat ni ada dua. Satu, ilmu yang bermanfaat, iaitu ilmu tu datang daripada Quran dengan sunnah. Bermanfaatlah dia. Ilmu yang bukan datang daripada Quran dan sunnah, datang daripada Quran, sunnah dan salaf. Ini ilmu manfaat. Selain daripada itu, tak manfaat. Sihir, apa sebut seumpama dengannya. Yang kedua, ilmu itu bermanfaat kepada orang tersebut. Ini dah belajar hadis, dia amal ke tak? Nah, itu bermanfaat kepada orang tersebut. Ilmu dunia pula, ilmu manfaat ni, ilmu dunia yang dia belajar tadi mestilah ilmu yang halal dari segi hukum undang-undang Islam. Yang kedua, dia memberi manfaat dia untuk menambahkan ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu yang bermanfaat. Kalau belajar ilmu matematik, tujuan dia boleh dia nak hack orang punya account, nak pandai komputer, maka tak manfaat lah. Okey, barakallahu fiik. Soalan lain? Dah habis? Alhamdulillahirabbil alamin. Nas'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yaghfira lana jami'an wa an yudkhilana fi jannatihi al-firdaus ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.